Comel weh, handsome guys semua. Assalamualaikum, apa khabar? Kita buat lagi satu episod hari ni. Nak cerita pasal inflammation. Saya ni bukan doktor, bukan expert. Just share apa yang saya tahu kepada kawan-kawan as sort of awareness. Lepas tu buatlah research sendiri, tanya doktor macam mana garuk ni kan. Garuk ni pun actually inflammation juga, local inflammation. Tapi kalau garuk macam ni, itu bukan inflammation, itu exclamation. Garuk yang tak tempat tak gatal. Itu sebab tak tahu. Kita nak cerita bukan local inflammation, kita nak cerita apa yang orang panggil systemic inflammation. Dan juga inflammation yang low grade chronic inflammation. Dia tak rasa sangat, tapi dia akan efek banyak benda. Dia akan efek kita punya mood, efek mental clarity, brain fog. Dia akan efek rasa macam tak sedap badan, rasa lemah, letih, ngantuk, rasa dan penyakit-penyakit lain. Dia akan efek high insulin dan bawa pada insulin resistance, diabetik dan banyak penyakit lain lah sebenarnya. Banyak setengah orang claim semua benda ni caused by inflammation. Systemic inflammation, chronic inflammation. Okay, let's go. Let's dive into it. Kita nak cerita causes of inflammation sekarang. Saya rasa yang the main cause of inflammation is gula dan juga simple carbs yang kita makan terus jadi gula. Macam roti, walaupun wholemeal bread, kita masuk dalam mulut je, kita punya enzim dipanggil lipase, terus hadamkan roti tu, telan dalam perut dia terus jadi gula. Dan dia sama juga macam kita makan sukros. In fact dia punya glycemic index pun lebih kurang. Sukros 60 ke 70. Kalau white bread dia macam 71 macam tu je glycemic index dia. Glycemic index ni adalah indeks di mana satu makanan tu akan naikkan insulin. So ada 3 sebab yang kita tahu sekarang lah, yang saya tahulah sebenarnya, yang buatkan gula ni benda yang paling besar menjadi inflammation pada badan kita. Nombor 1 ialah tak tahulah awak boleh baca ke tak ni, jauh sangat kot, tapi saya baca lah. Ini bukan yang penting lah, yang terpenting, tapi saya taruh atas. Insulin ni macam saya cerita dulu, dia adalah storage hormone. Dia akan store glycogen atau fat selain daripada dia masukkan sel ke dalam sel, gula dalam sel untuk jadikan tenaga. Dia juga masukkan gula dan lemak ke dalam sel lemak untuk jadikan lemak. Terutama lemak di visceral fat, lemak di perut. Lemak di perut ni pula akan secrete inflammatory cytokine, saya panggil. Cytokine yang boleh buat inflammation seluruh badan. Itu satu. Nombor 2-nya, insulin itu sendiri sebenarnya ialah salah satu daripada hormon yang anti-inflammation. Ada 2 hormon, main hormon yang anti-inflammation yang badan kita buat, iaitu cortisol dengan insulin. Tapi insulin baguslah, ada anti-inflammation. Tapi masalahnya bila kita chronic inflammation, badan sentiasa inflammation, so insulin tu dia cuba kurangkan inflammation, tapi lama-lama bila dah tinggi sangat dan selalu sangat, dia akan jadi insulin resistant kepada inflammation. Sama juga macam kita makan Panadol, mula makan sebiji okey, makan 2 biji, lepas tu dah sebiji tak okey, makan 2 biji pula. 2 biji pun rasa sakit lagi, makan 3 biji. So sama juga. Insulin ni obat inflammation, tapi lama-lama kalau badan kita tu sentiasa inflame, insulin tu akan jadi insulin resistant. Dia tak berkesan lagi. Nombor 3. Ini dibuktikan satu
study yang saya baca, dia gula ni directly create inflammatory cytokine. Bila gula ni masuk dalam mitochondria, dia akan create free radicals. Dia masuk dalam nukleus dan mula-mula akan create faktor kappa B. Faktor kappa B ini akan react dengan exothermic acid AA dan jadikan PGE2 and LTB4. PGE2 dan LTB4 ni dikenali sebagai salah satu inflammatory cytokines. So bukan directly juga glukos ni mainkan peranan untuk create inflammation dalam badan. Tapi bukan local inflammation, dia create inflammation cytokine yang pergi kepada seluruh badan. Ni lagi bahaya. Yang kita tak rasa sangat, tak macam kalau gatal ke ataupun makan cili kan. Makan cili pedas mulut. Tu pun inflammation kat mulut je. Tu local inflammation dan juga acute sekejap je, lepas tu dah hilang kan. Tu tak ada masalah sangat. Ni chronic inflammation yang berpanjangan dan biasanya low grade lah. Kita tak sedar pun dia inflame, kita cuma rasa side effect dia. Okey, nombor 2 bahan yang create inflammation ni ialah lectins. Lectin ni ialah protein dalam tumbuhan. Ada beratus-ratus sebenarnya lectin ni, macam-macam lectin dalam macam-macam tumbuhan apa saja lah. Sebab tumbuhan ni apa-apa pun, binatang ke tumbuhan ke orang ke bakteria ke apa ke, dia tak suka orang makan dia kan. Kita pun tak suka orang makan kita kan. So kalau macam binatang ataupun kita akan kalau binatang yang buas, dia boleh lawan, kita pun boleh lawan. Tapi kalau tak boleh lawan, kita lari kan, sembunyi. Tumbuhan ni tak boleh buat apa, dia memang tetap kat situ je. So apa yang dia buat ialah dia gunakan chemical warfare. Chemical warfare dia ni macam-macam racun ada, tapi low grade lah. Sebab benda yang utama sekali yang makan dia orang ni macam serangga, bukannya binatang besar. Tapi benda tu walaupun kecil, dia akan ada efek. Dalam protein yang paling banyaknya yang directly effect macam kacang banyak lectin, terutamanya macam kacang parang, kidney bean, kita panggil kacang merah tu kan. Kidney bean tu ada kes dekat UK mana 9 orang makan kidney bean, ada seorang tu makan 4 biji je, terus ceret-beret muntah-muntah sebab dia makan kidney bean mentah yang tak dimasak. Dan yang paling orang banyak makan lectin ni ialah yang kita panggil gluten. Gluten ni daripada grains, daripada biji-bijian, terutamanya gandum. Dan gluten ni ialah benda yang melekit, yang jadikan dough roti tu melekit-lekit macam roti canai, orang tebar-tebar boleh tebar tu kan. Sebab gluten lah, dia yang menyedapkan roti tu dan buat roti jadi naik. Tapi gluten ni, ada orang yang celiac disease memang tak boleh langsung lah. Tapi orang yang tak celiac disease pun, dia panggil non-celiac gluten intolerance, juga efek kepada dia punya perut. Bukan perut lah, usus. Dia punya usus. Dia dekat usus tu kita ada villi, kita panggil villi, satu yang macam jari-jari tu kalau tengok daripada electron microscope. Dan dekat villi tu dia panggil tight junction di mana sel tu bertemu, tapi dia ada benarkan nutrien untuk lepas dan diabsorb oleh saluran darah kita. Masalahnya bila gluten, dia boleh bind kepada ini sel-sel di villi tu, membuatkan tight junction tu dilonggar, loose. Dan semua magnetic benda boleh masuk, bakteria boleh masuk, kontaminan boleh masuk, racun boleh masuk. Tak ada penapis dekat usus kita tu dah longgar. Tu yang masalah gluten tu. Dia sendiri tak efek terus, tapi dia buatkan tight junction tu longgar dan banyak benda lain boleh masuk dalam saluran darah kita. Bila benda lain tu masuk, kita punya immune system akan attack benda-benda foreign body ni.
Itu yang jadi irritation satu. Lepas tu setengah foreign body ni dia panggil mimic. Dia mimic sel dalam katalah dia pergi dekat kita punya uh, sendi kan. Macam saya itu kena trigger finger. Dia boleh mimic sel kat sendi ni dan immune system kita akan attack. Tapi masalahnya immune system kita tak kenal antara foreign body dengan kita punya badan sendiri. Itu yang dia panggil autoimmune tu, autoimmune disease, di mana immune system kita attack kita punya sel sendiri sebab dia dah keliru antara foreign body dengan kita punya sel sendiri. So autoimmune disease ni sekarang ni makin meningkat lah. Makin banyak orang yang dah kena. Dulu jarang kita dengar, tapi sekarang banyak kena sebab kita punya makanan sekarang ni banyak benda yang tak menyihatkan kita lah. Okey, nombor 3 saya nak cerita pasal apa yang orang panggil vegetable oil. Atau sebenarnya dia seed oil, dia buat daripada kacang soya, buat pada biji bunga matahari, buat daripada grape seed, cotton seed, macam-macam lah yang daripada seed sebenarnya, bukannya vegetable pun. Benda ni asalnya dia bukannya benda yang berminyak. So nak jadikan dia minyak, dia terpaksa lalui benda yang proses yang sangat-sangat kejam lah. Tak tahu nak sebut apa, harsh proses yang sangat kejam. Dan so dan dicampur dengan macam-macam aditif untuk jadikan dia minyak. Lepas tu dah jadi minyak, diorang cuba pula nak buat jadi macam margarine. So dia kena hydrolyze kan benda tu. Go ada another process. Dan dia juga sebenarnya omega 6. Omega 6 ni dia macam ni. Dia kalau omega 3 macam minyak pada binatang, macam butter, macam lemak daging, dia kalau butter dia 4. Sini semua ada H. Ni hydrocarbon. Hydrocarbon ni hydro, H dengan C carbon. Hidrogen dengan karbon je. Hidrogen dengan karbon yang jadikan lemak ke, glukos ke, protein ke, sama je. Badan kita ni pun semua CH lah, semua. Ni kita panggil saturated fat. Daripada lemak binatang, daripada katalah minyak sapi. Ni dia panggil saturated sebab apa? Sebab semua bond dia antara C dengan H ni semua dah penuh. Tu dia panggil saturated. Saturated maknanya penuh. Tapi kalau omega 6 oil ni, dia polyunsaturated. Polyunsaturated maknanya katalah ni satu H hilang, bond ni dia pergi sini. Dia double bond. Kalau macam minyak zaitun, dia satu je double bond, dia panggil monounsaturated. Kalau banyak double bond, dia panggil polyunsaturated. Belajar kimia sikit. Masalahnya bila benda ni dipanaskan ke, atau kena matahari ke, atau dibiarkan lama, bond ni boleh longgar. Bond ni keluar dan dikombine dengan oksigen. Itu yang jadi oxygenated tu, yang jadi masalahnya. Ini kita panggil basi lah. Rancid. Orang putih panggil rancid. So dia sangat tak stable. Polyunsaturated ni sangat-sangat tak stable. Kadang-kadang lepas dia buat je, dia terus combine dengan oksigen, jadi benda lain lah. Bukan hydrocarbon lagi lah. Itu masalahnya. Dan kalau dia jadi macam ni, ini akan induce inflammation. So ini directly dia buat jadi inflammation. Dan lagi satu, omega 6 ni dia combine dengan inflammatory cytokine yang lain dan akan menaikkan lagi inflammation. So ada dua benda. Seed oil ni, seed oil ataupun vegetable oil ni, satu dia directly cause inflammation, nombor dua dia membantu inflammation lain. Okey, benda ketiga yang cause inflammation ialah susu. Susu ni bukan tak boleh. Tapi pada orang Asia kurang berisiko sikit lah.
study telah tunjukkan orang Caucasian macam Mak Saleh kan. Mak Saleh dia cuma lebih kurang 30-40% dia yang lactose intolerance, casein intolerant, yang tak tahan minum susu. Tu pun ada juga 30-40%. Tapi orang Asia 76%-nya tak tahan minum susu. Orang Arab 50%. Orang Afrika 50%. Tapi orang Asia 76% tak tahan minum susu. Lactose intolerant ataupun casein intolerant. Casein ni ialah protein yang ada dalam susu. So benda ni kalau lactose intolerant dia tak hadam dekat perut lah, akan jadikan kita keluar gas, perut sebu. Tapi casein ni dia sama macam protein daripada pokok, dia akan jadi inflammation dalam darah. Actually banyak inflammation ni cause lain. Saya cerita benda yang besar-besar je lah. Dan daripada makanan, benda besar lain yang bukan makanan adalah stres. Stres juga akan cause whole body inflammation. Nak kena jaga stres sebab stres akan naikkan insulin juga. Sama dia macam case tadi lah. Dan dia juga akan jadikan insulin resistant dan juga diabetik. Dan benda ni vicious cycle lah. Insulin resistant, diabetik, lemak ni akan jadikan inflammatory cytokine. Lepas stres jadikan inflammatory cytokine ni pula akan jadikan lagi insulin resistant. Dia boleh bind dekat reseptor dekat sel tu, menjadikan insulin susah nak hantar message. So jadi lebih insulin resistant. Insulin resistant akan lebih buat lemak akan keluarkan cytokine lagi. So kalau kita tak jaga makanan kita, vicious cycle tu makin lama makin besar lah. So that's all saya nak cerita pasal inflammation hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, tulis kat komen. Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya cari research lagi untuk cari jawapan. Kalau tak tahu juga, saya jawab tak tahu je lah kan. Okay, kalau belum subscribe, tolong subscribe. Kalau you like the content, tekan ni thumbs up dan beritahu kawan-kawan, share dengan kawan-kawan atau maklumat ni berguna untuk diorang. Okay, bye-bye. Keep the lifestyle.